Bismillah, kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lum والتذكر ونود التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أستاذ أميرول، أستاذ حكيم، أستاذ ذو الحلمي، Ustaz apa ni, Syazah Asliza, Ustaz Ustazah ni, Ustaz. InsyaAllah malam ni kita sambung sedikit perbahasan bab zakat. Cumanya tak boleh, tak sempat nak habislah bab zakat hari ni. InsyaAllah satu kali lagi habis bab zakat, barulah kita akan masuk babus saum. InsyaAllah habis bab puasa, bab haji, kemudian kita akan masuk perbahasan al-bai', jual beli, insya-Allah taala. Jadi kita baca kitab Syurutu wujubi zakatir rikaz ay al-madfuni fil ardi. Syarat-syarat wajib zakat rikas. Apa rikas? Harta yang ditanam di dalam bumi. Harta yang ditanam di dalam bumi. Itu maksud bagi ar-rikaz. Ar-rikaz. Sama ada harta itu dalam negara orang Islam ataupun di negara al-harb, negara orang kafir. Tak. Sekalipun orang kafir yudafi'una an zalikal kanzi, maknanya orang kafir dia tak nak bagi benda tu kat kita. Tak. Kalau kita hukumkan ianya rikas, maka kalau kita dapat, kita wajib zakat lah. Boleh? Jadi syarat yang disebut ada 4. Dan macam biasalah, syarat ini ialah selepas sempurnanya syarat umum bagi zakat. Jadi syurutu wujubi zakatir rikazi ay al-madfuni fil ardi arba'atun. Ada berapa? 4. Yang pertama, kaunuhu zahaban aw fiddatan. Mesti harta yang kita jumpa di dalam tanah itu, dalam bumi itu, tak? Harta yang berbentuk emas ataupun perak, sekalipun belum ditempa. Maknanya kita jumpa orang panggil apa dah bahasa kita? Kita jumpa emas seketul besar ni, tak? Masih belum diubah suai menjadi cincin ataupun menjadi gelang, tak kisahlah. Yang penting emas. Sama ada telah diubah, dibentuk menjadi gelang, cincin, anting-anting, ataupun belum diubah. Ya, kalau benda tu emas ataupun perak, maka wajib zakat. Selain daripada tu tak wajib zakat. Kita kali-kali jumpa selain daripada emas dan perak, contoh permata, belian, tak wajib zakat lah. Yang kedua, wa kaunuhu nisaban. Rikas tu dah sampai nisab. Nisab dia berapa? Macam bab zakatun naqdan tu lah. Kalau emas dah sampai 20 misqal. 20 misqal daripada zahab. Kalau dirham, 200 dirham daripada fiddah. Kalau dirham, maknanya perak, 200 dirham. Boleh? Kalau perak beratnya 200 dirham. Itu nisab dia lah. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Berapa? 20 misqal beratnya berapa?
85 gram lah. 200 dirham daripada perak tu beratnya 594 gram. Gitu. Mana kalau kita jumpa kurang daripada 85 gram emas ataupun kurang daripada 594 gram perak, maka tak wajib zakat. Yang ketiga, kaunu min dafinil jahiliyah. Emas dan perak yang kita jumpa itu ialah daripada emas dan perak yang ditanam oleh puak-puak jahiliyah. Min dafini al-jahiliyah, bukan min dafinil Islam. Apa jahiliyah? Jahiliyah ni ialah nama bagi kumpulan manusia sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul. Itu. Sebelum tu kita panggil zaman jahiliyah. Dalam kitab Syekh Mustafa ni sebut walau fi zamani nabiy minal anbiya'il mutaqaddimin. Walaupun zaman tu zaman nabi-nabi yang sebelum. Zaman-zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Dalam bab ni zaman itu juga dipanggil sebagai zaman jahiliyah. Maknanya kalau kita jumpa emas tu ada tanda pada emas tu yang menunjukkan emas itu ialah dafin pada zaman Nabi Musa ataupun pada zaman Nabi Isa, kita sebut itu ialah min dafinil jahiliyah. Boleh? Okey, kemudian kita nak tahu dafin tu min dafinil jahiliyah ataupun dafinul Islam macam mana? Untuk apa kita tahu ni? Tak adalah. Kalau dafinul jahiliyah wajib zakat, kalau dafinul Islam tak wajib zakat. Maka cara kita nak tahu emas itu daripada dafinul jahiliyah ialah dengan cara apa? Dengan cara tengok pada emas tu. Boleh jadi kita jumpa duit. Duit tu ada nama pemimpin, nama raja yang hidup pada zaman jahiliyah. Atau gambar raja yang hidup pada zaman jahiliyah. Maka kita hukumkan duit tu ialah dafin al-jahiliyah. Benda, barang yang ditanam oleh puak-puak jahiliyah zaman dululah. Dia bukan maksud dia mereka tanam, dia orang gali, dia orang tanam. Tak, bukan tu maksudnya. Maksudnya ialah kita jumpa dalam tanah dan kita tengok ada tanda yang menunjukkan duit ni ialah duit zaman jahiliyah. Maka kita sebut itu ialah dafinul jahiliyah. Kita sebut ianya dafinul jahiliyah. Sekalipun mereka tak tanam pun. Contoh rumah tu runtuh ke lagu mana, atau terbalik ke, berlaku banjir apa macam bencana alam, akhir sekali menyebabkan duit tu duduk dalam bumi. Walaupun mereka tak tanam. Lepas tu kita jumpa duit tu, kita jumpa emas tu, kita jumpa perak tu, itu dipanggil dafinul jahiliyah lah. Bukan dengan syarat mereka tanam baru dianggap sebagai dafinul jahiliyah. Tidak. Okey, adapun dafinul Islam ada tanda alamat-alamat yang menunjukkan itu zaman selepas daripada zaman kebangkitan Nabi. Contoh pada duit tu ada duit al-ahadiyah, maknanya ditulis qul wallahu ahad Allahu samad. Ataupun ada ayat Quran di atas duit tu, dirham tu, emas tu. Ataupun ada nama-nama pemimpin Islam di atas emas tu. Maka kita hukum itu ialah apa? Itu ialah dafinul Islam, bukan dafinul jahiliyah. Jadi itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa kaunu wujudihi fi mawatin. Dan keadaan wujudnya emas dan perak itu pada tanah yang mati. Tanah yang mati ni maksudnya tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Kita pergi kat situ, kita hidupkan tanah tu, kita gali, jumpa emas. Emas tu pula cukup nisab. Contoh kita sebut 200 gram emas, 200 gram emas. Lepas tu pada emas tu pula ada nama raja pada zaman jahiliyah. Maka kita hukumkan itu sebagai rikas. Bila dapat 200 gram, maka kita wajib keluarkan secara segera, halan. Tak wajib tunggu setahun. Waktu tu juga kita kena keluarkan berapa? Zakat rikas. Berapa? Al-khumus banyak. 1/5. Mana 200 gram, kita kena keluarkan berapa? 40 gram. 40 gram emas. Bayar zakat. Okey. Jadi syarat yang keempat, wa kaunu wujudi fi mawatin,
Okey. Ataupun kita jumpa emas dan perak itu pada di bawah longgokan rumah-rumah puak-puak jahiliah yang dah hancur, yang dah runtuh. Itu juga dianggap sebagai rikas. Ataupun kita jumpa di kubur mereka, di kubur mereka, dalam kubur dan sebagainya, itu dianggap sebagai rikas. Boleh? Jadi kaun wujudihi fi mawatin. Kita jumpa emas dan perak tu kat mana? Sama ada di tanah yang tak pernah dihidupkan oleh sesiapa, kita hidupkan, ataupun kita jumpa emas dan perak tu di tempat yang kharaib al-jahiliyah. Kharaib ni adalah bangunan-bangunan yang runtuh. Yang bangunan tu didiami oleh orang-orang jahiliyah. Kita jumpa kat situ emas dan perak. Ataupun kita jumpa di kubur-kubur mereka, ataupun di kubur-kubur mereka. Itu semua tu dianggap sebagai rikaz. Dalam macam sebut milkin ahyahu wajiduh. Ataupun emas dan perak tu dijumpai pada tanah yang dimiliki, yang telah dihidupkan oleh orang yang menghidupkan. Fi milkin ahyahu wajiduh. Maksud dia apa? Emas dan perak tu dijumpai di milkin mana tanah yang telah dimiliki, yang telah dimiliki ahyahu wajiduh. Maknanya tanah itu telah dimiliki kerana telah dihidupkan oleh orang yang jumpa tanah tu. Contoh, saya pergi satu tanah, saya hidupkan dia. Dalam muamalat ada bab yang ihyaul mawat. Cara kita nak hidupkan satu-satu tanah yang mati. Jadi ada tanah tu mati, tak ada milik siapa-siapa. Kita pergi, kita buat pagar sikit ke, kita dirikan atap dan sebagainya, maka tempat tu jadi milik kita. Bila dia dah jadi milik kita, kita pun gali, contoh nak buat telaga. Tiba-tiba terjumpa emas. Ketika itu kita katakan apa? Emas itu dijumpa di milkin, di satu tanah yang telah dimiliki, ahyahu wajiduh, dimiliki oleh orang yang menghidupkan tanah tersebut. Tu boleh. Jadi sama ada dijumpai di tanah yang mati ataupun di tanah yang telah dimiliki oleh orang yang telah menghidupkan tanah tersebut. Macam contoh yang saya bagi itulah. Faham tu? Lepas tu dalam Mu'nisul Jalis, Syekh Mustafa sebut, kalau benda tu, emas dengan perak tu, kita jumpa di ardil ghanimin, mana di tempat harta rampasan perang. Ghanimin ni orang yang orang yang pergi perang, lepas tu menang sebagai contoh. Orang puak-puak kapal ni ada tinggal barang, kuda, emas, apa-apa yang mereka bawa, mereka tinggal. Jadi di kawasan perang tu kita jumpa emas. Ketika itu emas tu bukan rikas, emas tu menjadi harta rampasan perang lah. Kena serahkan kepada ketua batalion tu. Lepas tu kena bahagi ikut pembahagian harta ghanimah lah. Ataupun kita jumpa emas dan perak fi ardil fai'. Fi ardi ahlil fai'. Fai' ni maknanya apa? Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir tanpa peperangan. Kalau ghanimah ni kita perang, dia kalah, dia lari, dia tinggal. Ni tak ada perang pun, dia tinggal siap-siap dah. Maka harta tu kita bagi harta fai'. Okey, kemudian yang ketiga, jumpa emas dan perak dalam masjid ataupun di jalan ataupun di tempat-tempat awam, maka itu dinamakan sebagai luqatah, barang yang dijumpai. Dia ambil hukum luqatah lah. Ataupun kita jumpa fi milki syakhsin, fahuwa lahu innida'ah. Saya jumpa emas dan perak di dalam tanah milik Ustaz Amirul sebagai contoh. Maka emas tu milik Ustaz Amirul bila Ustaz Amirul mendakwa itu milik dia. Kalau Ustaz Amirul nafi, dia kata ini bukan emas saya Ustaz, ataupun dia diam, dia tak kata apa, maka kita sebut emas tu milik bagi
pemilik tanah sebelum Amirul. Jadi sebelum Amirul milik tanah tu, ada pemilik lain dah, namanya Ahmad. Tak? Maka emas tadi tu, mula-mula kita sebut lagu mana, ianya milik Ustaz Amirul. Sebab saya jumpa tu kat tanah Ustaz Amirul. Bila jadi milik Ustaz Amirul, bila Ustaz Amirul kata itu emas dia, dia mendakwa itu emas dia. Kalau dia kata tak, ini bukan emas aku, ataupun dia diam, maka kita sebut emas itu ialah milik bagi pemilik tanah sebelum Ustaz Amirul. Contoh, sebelum Ustaz Amirul duduk kat tanah tu, ada pemilik lain, namanya Ahmad. Maka kita jumpa Ahmad. Ahmad ni aku jumpa kat tanahmu ni. Adakah ini milik kamu? Maka kalau dia kata ya, dia mendakwa itu yang dia, maka milik dia lah. Kalau dia menafikan juga ataupun dia diam, maka kita cari sebelum Ahmad ni ada tak pemilik tanah. Mana sebelum Ahmad memiliki tanah tu, ada tak, adakah Ahmad ni membeli tanah tu daripada orang lain? Kalau ada orang lain, contoh Zaid, tak, maka kita sebut perkara yang sama. Emas tu milik Zaid, kalau Zaid mendakwa itu emas dia. Kalau dia menafikan, kita bawa ke belakang dan seterusnya. Boleh? Sehinggalah berakhir kepada muhyil ard, kepada orang yang mula-mula menghidupkan tanah. Tu. Tak, kepada orang yang mula-mula menghidupkan tanah, dah akan jadi milik orang yang mula-mula menghidupkan tanah. Sekalipun orang yang mula-mula menghidupkan tanah tu dia kata ni bukan emas aku, kita sebut itu milik dia. Boleh? Jadi kita ada orang yang mula-mula menghidupkan tanah. Lepas tu orang tu jual kepada orang A, B, C, D, E. Kita jumpa kat tanah E, kita sebut itu milik E. Kalau E mendakwa itu barang dia. Kalau dia diam ataupun dia kata bukan tu barang dia, kita pusing ke belakang. Lepas tu ke belakang. Sampailah kepada orang yang mula-mula hidupkan tanah. Bila sampai kepada orang yang mula-mula hidupkan tanah, kita sebut itu milik kamu, sekalipun kamu apa menafikan itu milik kamu. Tak. Itu milik kamu sekalipun apa? Sekalipun dia tidak mendakwa itu milik dia. Emas tu ataupun perak tu milik muhyil ardi, sekalipun apa? Sekalipun dia tidak mendakwa itu milik dia. Kalau dia menafikan, kita sebut fahuwa li baitil mal. Kita serah emas tu kepada Baitul Mal, kerajaan lah. Tak. Jadi berdasarkan syarat yang telah kita sebutkan, ada berapa? Pertama, nak wajib zakat rikas ni, zakat harta yang kita jumpa dalam tanah ni, yang pertama mesti emas ataupun perak. Yang kedua mesti cukup nisab, tak 85 gram emas ataupun berapa tadi? Tak ingat dah. Tak ingat sama. Boleh ingat tak tahu. Benda berapa tadi? Perak. Ataupun 594 gram perak. Syarat ketiga, mesti emas dan perak itu min dafinil jahiliyah. Tak. Lepas tu mesti emas dan perak itu kita jumpa tak fi ardin mawat ataupun fi ardin fi ardin fi milki, mana pada tanah yang dimiliki oleh orang yang menghidupkan tanah tersebut. Fi milkin ahyahu wa jiduh. Jadi disebut hanya 4 syarat, tidak disebut apa? Tidak disebut syarat mudhiyul haul, berlalunya setahun. Oleh sebab itu kita fahamlah, tak wajib kita tunggu setahun. Semata-mata jumpa je benda tu, cukup 4 syarat tu kita kena keluarkan 1/5. Selesai kat situ. Benda jangan berlaku, tak ada masalah. Syurutu wujubi zakatil ma'din, syarat wajib zakat ma'din pula. Syurutu wujubi zakatil ma'din wa huwa, Syekh terang dulu benda apa ma'din ni. Wa huwa ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah Ta'ala fih. Wa huwa ma, sesuatu, jatuh kepada ma'din lah. Ataupun kita sebut ma tu syai'un, sesuatu yang dikeluarkan. Tak. Sesuatu yang dikeluarkan daripada satu tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Sesuatu yang kita keluarkan daripada mana-mana tempat, yang mana sesuatu tu, ma tu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terjemah selesai jadi pening. Jadi mesti yustakhraj, mesti dikeluarkan. Kalau dia stay duduk dalam tanah, kita tidak keluarkan, maka tak wajib zakat lah.
sekalipun pemilik tanah tu tahu benda tu ada dalam tanah. Contoh pemilik tanah tu tahu dalam tanah dia ni ada 100 kilo emas. Dia tahu benda tu, tapi dia tidak keluarkan, maka kita sebut tak wajib zakat. Sebab apa? Ma'din ni ma yustakhraj, sesuatu yang dikeluarkan. Sekali kamu keluarkan ke belum duduk dalam tanah lagi, maka tak wajib zakat. Sekalipun kamu tahu bawah tu ada 100 kilogram. Boleh? Jadi mesti dikeluarkan dulu. Okey. Ma'din ni sudut bahasa umum lah. Maknanya umum. Sama ada yang dikeluarkan itu besi, petrol, permata, emas, perak, banyaklah yang dikeluarkan daripada bumi, di perut bumi. Tapi yang wajib dizakat ialah ma'din yang cukup 2 syarat. Sebab tu saya sebut syurutu wujubi zakatil ma'din wa huwa ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah Ta'ala fih ithnan. Ada 2 syarat. Pertama, kaunu zahaban aw fiddah, emas dan perak. Jadi kalau kita keluarkan itu belian, petroleum tu dan sebagainya, bukan emas dan perak, maka kita sebut tak wajib zakat atas nama zakatul ma'din, sekalipun lebih mahal daripada emas dan perak. Permata, tak, kita sebut nilai dia lebih mahal daripada emas dan perak, tak wajib zakat atas nama zakat ma'din. Kalau bisnes, wajib zakat atas nama zakat bisnes lah. Yang kedua, wa kaunuhu nisaba, mesti cukup nisab. Nisab tadi lah, emas 85 gram. Perak berapa tadi? 594 gram tak? Tu. Kalau kurang daripada tu, tak wajib zakat. Lepas tu Syekh Mustafa tambah, disyaratkan lagi syarat yang ketiga. Ma'din itu dikeluarkan daripada tanah yang mubahah, mana tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Ataupun dikeluarkan daripada tanah yang dimiliki oleh orang yang meluarkan emas dan perak tersebut. Boleh? Jadi saya ada tanah, saya gali-gali keluar emas, tak 100 gram, 100 gram, maka wajiblah saya keluarkan zakat. Jadi ma'din itu mesti dikeluarkan daripada apa? Daripada ardin mubahah ataupun daripada ardin mamlukin lil mukhrij. Kemudian kita sebut beberapa masail yang berkait. Yang pertama, wala yukammalu nisabu adh-dhahabi bil fiddah wala aks. Falau istakhraja 10 masaqil min adh-dhahab wa 100 dirhamin min al-fiddah fala zakata fihima. Tidak disempurnakan nisab emas dengan nisab perak. Boleh? Kita sebut nisab emas 20 misqal, 20 misqal. Bahasa moden 85 gram lah. Kita sebut 20 misqal lah. Jadi emas kita dapat 20 misqal, 10 misqal, 10 misqal, 10 misqal. 10 misqal wajib zakat tak? Tak lah. Sebab apa? Tak cukup nisab. Nisab dia 20. Kita baru dapat 10. Tapi dalam masa yang sama kita dapat pula 100 dirham perak. Perak nak wajib zakat berapa? 200 dirham. Kita dapat 100. Jadi kita dapat separuh daripada nisab untuk emas, separuh daripada nisab untuk perak. Adakah digabungkan nisab emas, nisab perak, gabung meletup? Gabung kemudian wajib zakat? Tak wajib zakat. Sebab apa? Jenis lain-lain. Boleh? Kemudian saya sebut ayudammu al-ma'dinul ayudammu ويضم المعدن المستخرج له بعضه ببعض إن اتحد جنسه وتتابع العمل ولا يشترط تتابع النيل فلو استخرج بالعمل الأول 10 مثاقيل وبثاني 10 أخرى وجبت الزكاة على 20 بمجرد استخراج 10 الثانية. Masalah seterusnya berkait dengan zakatul ma'din ialah digabungkan ma'din yang keluar daripada perut bumi sebahagian dengan sebahagian yang lain kalau jenisnya sama dan juga pekerjaan tu berturut-turut, tataba'an amal. Boleh. Jadi contoh, hari ni ada satu syarikat ataupun ikutlah mana-mana tu manusia, orang gali dapat 10 misqal emas. 10 misqal tak wajib zakat. Esok dia gali pula, dapat pula 10 misqal. Maka disebabkan dua-dua tu emas, kita gabungkan.
10 misqal tambah 10 misqal jadi 20 misqal. 20 misqal cukup nisab, maka wajib keluarkan zakat. Sebab apa cukup syarat pertama? Cukup sebab apa digabungkan tu? Di dom kan? Sebab jenis sama, lepas tu amal tu tatabak. Tatabak tu makna hari ni buat, esok buat, berturut-turut lah. Tiap-tiap hari buat, tak berhenti. Tak. Walaupun ada hari yang tidak ada hasil. Contoh hari pertama keluar 10, hari kedua tak ada hasil langsung. Hari ketiga pun tak ada hasil. Hari keempat dapat 10 pula misqal. Maka hari pertama dengan hari keempat kita gabung, kita kena keluarkan zakat. Faham tak? Okey. Jadi kita sebut apa? Nak didhamkan mesti cukup dua syarat. Pertama, ittihadul jins, emas dengan emas, perak dengan perak. Kedua, tataba'an amal. Tatabu'un amal. Boleh? Sekalipun tidak ada nail, tidak ada hasil pada hari tertentu. Kalau lam yatataba'an amal, maknanya hari ni dia kerja. Tak? Lepas tu berhenti seminggu. Lepas tu kerja pula. Tak? Jadi hari pertama kerja 10 misqal emas. Cuti seminggu. Lepas tu tak kerja seminggu. Lepas tu bila kerja balik tu dapat pula 10 misqal, 20 misqal. Digabungkan ataupun tidak, 10 dengan 10. Maka 20 kena, maka keluar wajib, maka wajib zakat. Wajib ke tak zakat? Maka kita sebut nuzir. Ada perincian. Kalau dia berhenti tak bekerja tu sebab ada uzur. Hari ni bekerja, esok tak kerja. Lusa tak kerja, seminggu tak kerja. Sebab apa? Alat untuk gali tu rosak. Jadi nak baiki dulu. Ataupun pekerja rosak. Pekerja sakit. Maka MC yang cuti seminggu. Rehat. Tak, letih. Kerja benda tu panas ke apa lagu mana, sampai sakit, cuti seminggu. Maka kita sebut, bila cuti seminggu tu disebabkan keuzuran seperti baiki alat penggali ataupun sebab amil sakit, pekerja sakit, maka seolah-olah tidak ada cuti pun. Seolah-olah tidak ada cuti pun. Maksud dia apa? Hasil yang pertama digabungkan dengan hasil yang kedua tu. Walaupun diselangi oleh seminggu cuti. Maka wajib zakat tak? Wajib zakat untuk dua-dua tu. Maknanya wajib kita keluarkan zakat daripada 20 misqal. Okey, kalau terputus itu tanpa uzur. Terputus tu tanpa uzur. Contohnya hari ni kerja, lepas tu seminggu cuti. Sebab apa cuti saja nak cuti? Bukan sebab barang rosak ke, sakit ke, tak. Dia saja nak cuti. Maka kita sebut tidak digabungkan hasil pertama dengan hasil kedua. Malah digabungkan hasil kedua dengan hasil pertama. Apa maksud dia? Maksudnya gini. Tadi kalau dia berhenti cuti seminggu disebabkan keuzuran. Sebab pekerja sakit ataupun sebab nak baiki alat penggali. Hari pertama 10, lepas cuti dapat lagi 10 misqal. Maka kita kena keluarkan zakat berapa? Zakat ma'adin ni berapa? Rubu'ul usyur, 2.5. 2.5% daripada 20 misqal. Tapi kalau berhenti kat tengah-tengah tu. Tak? Tu. Berapa? Tu dia mikir tu. Bukan saya saja panjang tu. Tu. Dia mikir. Apa yang tak jumpa? Boleh? Jadi saya sebut apa? Yudhammu tsani ila al-awwal. Digabungkan yang kedua dengan yang pertama. Yani anna adam ad-dhamm inma huwa binisbati li zakat al-jami' amma binisbati li zakat al-thani faqat fa yudhammu hadha thani lil awwal fi ikmal an-nisab al-thani kama yudhammu thani ila ma fihi milki min ghairi al-ma'din. لو استخرج بالعمل الأول 19 مثقالا من الذهب وبالعمل الثاني مثقالا واحدا ثم الثاني للأول في إكمال النصاب الزكاة فتجب زكاة مثقال واحد فقط ولا يشترط لوجوب زكاة المعدن الحول بل تجب زكاة بمجرد استخراج. Jadi kalau cuti tanpa uzur, keluar 10 hari pertama dengan selepas cuti kan, hari sebelum cuti dengan selepas cuti. Maka kita sebut yang kedua, hasil yang kedua digabungkan dengan hasil pertama. 10 tambah 10 jadi berapa? 20. Tapi untuk zakat, adakah kita kena keluarkan 2.5 daripada 20? Tak.
zakat kita kena keluarkan 2.5 daripada apa? Ha, 2.5 daripada hasil yang kedua. Jadi hasil yang kedua kita dapat apa? Kita dapat 10. Maka kita kena keluarkan 2.5 daripada 10. Jadi faham? Untuk cukupkan nisab, kita gabung yang kedua dengan yang pertama. Untuk cukupkan nisab. Tapi bila nak keluar zakat, kita keluarkan 2.5 daripada yang 10. Maknanya daripada hasil kedua. Contoh lain. Hari pertama dapat 19 misqal. Cukup nisab tak? Lepas tu cuti. Cuti tu pula tanpa uzur. Seminggu. Lepas tu kerja pula. Kerja kali kedua tu dapat 1 misqal. Kita sebut 1 misqal tu digabung dengan 19. Cukup nisab tak? Cukup 20. Cukup lah. Cuma keluar zakat berapa? 2.5 daripada 20 ke 25 daripada berapa? Kita sebut 2.5 daripada 1 misqal. Boleh? Tu. Jadi untuk cukupkan nasab, kita gabungkan hasil kedua dengan yang pertama. Untuk keluarkan betul zakat, 2.5 daripada yang kedua tu je. Manakala hasil yang kedua dapat 1 misqal, 2.5 daripada 1 misqal, bukan daripada 20 misqal. Faham tu? Okey. Ramai PM ni. Ramai PM nak masuk grup, masuk tak ada masalah. Yang penting dengar lah. Kadang supaya orang minat masuk. Dengarnya tak. Dia lebih baik kita ambil satu ustaz, satu tok guru, dan kita ambil berkat. Bukan ambil berkat, ambil apa nama? Ambil manfaat sebaiknya. Daripada kita masuk grup ni, lepas tu masuk grup tu pula, lepas tu masuk grup. Semua grup dia masuk. Tak kira tempat. Tapi tak dengar apa syekh mengajar apa, dia tak dengar apa. Baik kita dengar satu sampai habis. Lebih bermanfaat lah sebenarnya. Tak, macam saya pun saya tak dengar banyak untuk rakaman ni. Saya dengar Syekh Buti. Lepas tu saya dengar Syekh Mustafa. Khalas. Hak tu pun puas nak berhabis. Tak. Begitu juga mengaji dengan masyayikh, baik di Al-Azhar ke di mana. Tak banyak pun sebenarnya. 2-3 syekh je, tapi mulazamah, ambil istifadah sebaiknya. Daripada kita pergi ramai tapi sekejap-sekejap, tak ada ambil kitab berhenti, tak ada ambil kitab berhenti. Tu. Jangan ikut-ikut orang lah mengaji ni. Okey, selesai kat situ. Jadi syaratnya apa? 2 dah. Macam Syekh Mustafa sebut jadi 3. Ada tak disebut haul? Tidak ada. Maka samalah macam rikas tadi. Dengan semata-mata kita keluarkan cukup nisab je, wajib kita bayar zakat. Contohlah tahun tu 3 kali kita buat kerja ni. Setiap kali buat tu 100 gram, contohlah. Maka 25 daripada 100 gram, 25 daripada 100 gram, 25 daripada 100 gram. Nah, walaupun 1 gram ni bulan pertama, 1 gram kedua bulan keempat, 1 gram ketiga bulan ke-7. Dalam tahun yang sama lah. Maknanya setiap emas yang kita dapat tu tak cukup pun setahun lagi. Kita sebut wajib zakat. Semata-mata dapat hasil, wajib zakat. Kita tutup dengan maqadiru zakatil amwal. Maqadir ni miqdar. Miqdar zakat harta. Contohnya na'am, harta binatang ternakan, daripada kambing, daripada unta, daripada lembu. Start berapa ekor baru kita wajib zakat. Tu boleh dia nak bincang ni. Lepas tu yang lain pun dah ada sebut lah. Zakat baginda kedai ni pun kita sebut dah sebelum ni, tapi disebut secara matan dalam kitab ni sekali lagi lah. Apa kita baca? Miqdaru zakatil ibil syatun fi khamsin minha wa hiya awwalu nisabiha. Qadar wajib zakat bagi ibil, iaitu bagi unta, ialah syatun. Syah ni kambing. Kambing yang dimasukkan sini ialah kambing biri-biri.
yang umurnya cukup setahun, ataupun tak cukup setahun, tapi dah gugur gigi depan dia. Tak. Ataupun kambing kacang, kambing biasa yang cukup 2 tahun. Tak kisahlah laki ke, jantan ke, betina, tak kisah. Cumanya disyaratkan mesti kambing tu kambing yang selamat daripada aib-aib. Sekalipun kita ada ibil yang apa? Kita ada unta yang ada aib. Benda apa cerita dia? Nak cerita dia semula. Miqdaru zakatil ibil syatun fi khamsin minha wa hiya awwalu nisabiha. Qadar wajib zakat bagi ibil ialah seekor kambing. Bila kita kena keluarkan seekor kambing tu? Bila kita ada 5 ekor ibil. Saya ada 5 ekor unta. Saya ada apa? 5 ekor unta. Maka wajib bagi saya keluarkan zakat. Kalau cukup syarat-syarat yang lain lah pada zakat An-Na'am tu. Tak. Apa zakat yang saya kena keluarkan? Saya ada unta, tapi yang saya wajib keluarkan ialah seekor kambing biri-biri yang cukup setahun, ataupun biri-biri yang belum cukup setahun tapi dah gugur gigi depan dia. Ataupun saya keluarkan kambing kacang yang cukup 2 tahun. Nak keluar jantan ke betina ustaz? Tak kisahlah. Jantan ke betina boleh belaka. Cumanya mesti kambing tu kambing yang sihat. Tak boleh keluar kambing yang sakit. Sekalipun 5 ekor unta yang saya miliki semua sekali sakit, tak kisahlah unta kamu sakit ke unta kamu sihat. Bila kamu ada unta dan kamu wajib keluarkan selain daripada unta, iaitu kambing, maka disyaratkan kambing itu mesti sihat. Berbeza kalau kita ada unta, kita kena keluarkan unta juga. Ketika itu kalau unta sakit, semua sekali sakit, maka tidak ada masalah untuk kita keluarkan unta yang sakit sebagai zakat kita. Kalau unta kita sihat, wajib kita keluarkan unta yang sihat. Itu kalau sama jenis. Tapi kalau jenis lain, yang kita ada tu unta, 5 ekor unta, yang kita kena keluarkan zakat syah, kambing. Kambing tu mesti selamat, mesti sihat, sekalipun apa? Sekalipun unta tu sakit. Faham tu? Tu komen sikit. Komen sikit. Kadang komen tapi tak masuk. Kadang internet masalah juga. Boleh faham tak setakat ni? Okey, saya sebut wahia aqallu nisabiha. Mana 5 ekor itu sekurang-kurang nisab bagi unta. Dengan mana kalau kita ada 4 ekor unta, 4 ekor setengah, tak, maka tak wajib zakat. Sebab apa? Saya sebut wahya awalun nisab, 5 ekor tu sekurang-kurang nisab. Bawah daripada tu tak wajib zakat lah. Sekalipun nilai dia lebih banyak daripada apa? Daripada 100 ekor unta. Assalamualaikum. Contoh saya ada 5 ekor unta, 4 ekor unta. Cuma 4 ekor unta tu nilai dia macam 100 ekor unta. Tak? Berapa yang kita wajib keluar zakat? Sebab tak wajib zakat. Sebab apa tak wajib zakat? Sebab kita tengok pada jumlah. Kita ada 5 ke 4? 4. Sekalipun nilai 4 ekor tu, tak, nilai dia 4 ekor unta tu, unta yang comel, unta yang berisi dan sebagainya lah. Jadi nilai dia tu seperti nilai 100 ekor unta yang lain. Kita sebut tak wajib zakat. Sebab apa? Kita ada 4 ekor unta sahaja. Yang kedua, wasyatan fi ashrin. Kalau saya ada 10 ekor unta, saya kena keluarkan 2 ekor kambing. Yang tadilah yang cukup syarat tadi tu. Kambing biri-biri yang dah cukup setahun, ataupun kambing kacang yang 2 tahun. Yang dah sempurna 2 tahun maksud saya, yang masuk tahun ketiga. Kalau dha'in tadi tu, yang biri-biri tu dah cukup setahun, masuk tahun ke-2. Wasala susyiyahin fi 15. Dan 3 ekor syah. 3 ekor kambing kalau saya ada 15 ekor unta. Wa arba'un syiyahin fi 20. Dan 4 ekor kambing kalau saya ada apa? 20 ekor unta. Boleh? Okey. Lepas ni 20 ekor kan. Lepas tu kalau kita ada 25 ekor, kita baca dulu. Wa bintu makhab
Okey, selesai pada wa arba'un syahin fi 20. Kemudian kita masuk wa bintu makhab. Kat sini kita fi 25. Bila kita ada 25 ekor unta, kita kena keluarkan bintu makhab. Bintu makhab ni apa dia? Unta juga. Jadi kita ada 5 ekor, kita keluarkan. Kita ada 5 ekor unta, kita keluarkan kambing. Kita ada 10 ekor unta, kita keluarkan 2 ekor kambing. Kita ada 15 ekor unta, kita keluarkan 3 ekor kambing. Kita ada 20 ekor unta, kita keluarkan 4 ekor kambing. Kita ada 25 ekor unta, kita keluarkan unta juga. Berapa ekor unta? Seekor unta. Cuma unta tu jenis lagu mana? Bintu makhad. Betina lah. Tak, unta betina yang makhad. Boleh? Tak ingat dia makna makhad. Dia ada makna macam sendiri makhad ni. Tak ingat pula dah. Dia makhad, bintu makhad. Apa makna makhad? Tak ingat. Tengok balik lah dalam kitab. Bintu makhad iaitu yang ma tamal hasanah, yang cukup setahun. Kena keluarkan bintu makhad, unta betina yang cukup setahun, dah masuk tahun kedua. Boleh. Jadi kita ada 25 ekor unta, kita kena keluarkan apa? Bintu makhad, unta betina yang cukup setahun, dah masuk tahun kedua. Mesti yang betina. Boleh tak keluarkan yang jantan ibnu makhad? Tidak boleh. Mesti keluarkan yang betina. Tapi kalau pemilik tu dia tidak ada yang betina, tak, dia tidak ada apa? Bintu makhad. Jadi saya ada 25 ekor unta. Saya ada 25 ekor unta, tapi saya tidak ada unta yang betina. Tidak ada unta yang betina. Maka saya boleh keluarkan yang lebih tinggi level dia daripada bintu makhad, iaitu ibnu labun. Seekor unta jantan, yang mana unta jantan itu anak kepada seekor unta lain yang sedang menyusukan anak. Gitu. Ataupun saya keluarkan hikun. Hikun ni mana seekor unta yang sudah layak ditunggang, mana disetubuhi. Tu. Boleh? Saya boleh keluarkan ibnu labun, saya boleh keluarkan hikun. Boleh tak ni? Jadi kalau saya ada 25 ekor unta, saya kena keluarkan apa? Bintu makhad. Unta betina yang cukup umur setahun, dah masuk tahun kedua. Ustaz tak ada bintu makhad, boleh tukar kepada jantan tak ibnu makhad yang sama level? Tak boleh. Kalau naik level boleh. Mana kamu keluarkan bintu labun, kamu keluarkan ibnu labun. Ibnu ni mana unta jantan. Labun maknanya unta jantan kepada unta yang sedang menyusu anak. Haikun, kamu keluarkan haikun apa? Kamu keluarkan seekor unta jantan yang sudah layak ditunggang, mana disetubuhi oleh mana dah layak untuk buat anak lah, mudah bahasanya. Kemudian wa bintu labun fi 36. Kalau kita ada 36 ekor unta, sehinggalah 45 ekor unta, 36 sampai 45 ekor, maka kita wajib keluarkan bintu labun. Bintu labun mana seekor unta betina yang merupakan anak kepada labun, iaitu kepada unta yang sedang menyusukan anak, yang sedang menyusukan anak, iaitu yang cukup 2 tahun, dah masuk tahun ketiga. Tu. Kemudian wahiqatun fi 46. Kalau tadi samalah. Kalau kita ada 36 ekor unta, tak, kita kena keluarkan bintu labun. Boleh tak kita keluarkan al-hiqquz zakar? Tak boleh. Kalau kita ada wahiqatun fi 46, kita ada 46 ekor unta, sehinggalah 60 ekor unta. Kita ada 46 sehingga 60. Kita kena keluarkan seekor unta hiqqah. Hiqqah ni makna seekor unta betina yang sudah layak untuk disetubuhi, iaitu ketika umur dia apa? 3 tahun, dah masuk tahun ke-4. Gitu. Okey, watajibu jaza'atun fi 61. Bila kita ada 61 ekor unta sehinggalah 75 ekor unta, kita wajib keluar seekor unta jaza'ah. Jaza'ah makna seekor unta yang cukup umurnya 4 tahun, dah masuk tahun kelima.
Wa binta labun fi sitin wa sab'in. Kalau kita ada single latisin. Kalau kita ada 70, ni tengok je balik. Kalau kita ada 76, sangkut. Boleh? Kalau kita ada 76 ekor unta sehinggalah 90, kita kena keluarkan 2 bintu labun. 2 bintu labun. Wa hiqatan fi 91, kalau kita ada 91 ekor unta sehingga 120 ekor unta, kita kena keluarkan 2 ekor hiqah. Wa thalathu banati labun fi 121. Kalau kita ada 121 ekor unta, kita kena keluarkan 3 bintu labun. 3 bintu labun. Thumma bintu labun fi kulli 40 wa hiqqah fi kulli 50. Okey, selepas daripada angka 121. Kalau kita ada 121, mana tadi apa? Bermula daripada 5 ekor unta kita ada, maka dia ada benda khusus yang kita kena keluarkan. Ada 5 kena keluarkan syah, ada 10 kena keluarkan 2 ekor syah. Lepas tu 25 ada bintu makhat, 36 ada bintu labun. Sampailah 121. 121 kita kena keluarkan apa? 3 ekor bintu labun. Okay, selepas daripada 121, maka kita sebut perkara yang wajib kita keluarkan berubah selepas dengan cara kita tambah 9, iaitu 121 tambah 9 jadi berapa? 191. 121 tambah 9 jadi 130. Bila 130, apa yang kita wajib keluarkan? 121. Lepas tu tambah 9 jadi 130. Lepas tu yang wajib kat atas kita tu akan sentiasa berubah dengan kita tambah 10. Maknanya 130 tambah 10 jadi 140. Yang kita kena keluarkan tu berubah. 140 tambah 10 jadi 150. Yang kita kena keluarkan tu ada perubahan juga lah. Maksudnya bermudah je bendanya. Sangkut kejap. Boleh? Sambung sikit lagi. Okey. Jadi kalau saya ada, kita baca dalam kitab tu mudah. Thumma bintu labunin fi kulli 40 wa hiqqatun fi kulli 50. Selepas daripada angka 121, maka kita sebut wajib bintu labun bagi setiap 40 dan wajib hiqqah bagi setiap 50. Contoh. Saya ada 130 ekor unta. Saya ada 130 ekor unta. Saya ada berapa? 130 ekor unta. Maka apa yang saya wajib keluarkan? Saya wajib keluarkan 2 ekor bintu labun. Sebab 2 ekor bintu labun, sebab apa tu? 40 ekor unta bintu labun. 40 ekor unta bintu labun. 40 baru 80. Tambah lagi 50 jadi apa? 130. 50 kena keluarkan hiqqah. Jadi saya kena keluarkan 2 bintu labun dan juga hiqqah. Contoh saya ada 150. Maka saya keluarkan 3 hiqqah. Sebab setiap 50 satu hiqqah. 50 satu hiqqah. 50 satu hiqqah. 50 satu hiqqah. 3 hiqqah. Boleh. Kalau saya ada 140, maka saya kena keluarkan apa? 2 hiqqah dan 1 bintu labun. 2 hiqqah 50 dah 100 dah situ. Hiqqah. Lepas tu 40. Keluar 40 bintu labun jadi 2 ekor hiqqah, 1 bintu labun dan begitulah seterusnya. Okey, kemudian kita nak berpindah sedikit sebelum kita masuk kepada miqdar zakatul baqar. Kita nak baca sedikit bab apa? Bab jubran. Mudah je. Wa man lazimahu binta makhat fa adamaha wa indahu bintu labun akhrajaha wa akhadha jubranan ay syatain aw 20 dirhaman. Barang siapa yang wajib bayar bintu makhat. Bila wajib keluarkan bintu makhat? Kalau kita ada 25 ekor unta. Saya Salah bin Abdul Aziz bin Ibrahim ada 25 ekor unta. Dan syarat-syarat lain juga cukup. Syarat zakat na'am yang lain cukup. Maka saya kena keluarkan bintu makhat.
unta betina yang cukup setahun, yang dah masuk tahun kedua. Masalah saya tak ada bintu makhab. Dalam 25 ekor unta aku ni, aku tidak ada bintu makhab. Tak. Maka apa yang saya kena keluarkan? Maka kalau saya ada bintu labun, dalam 25 ekor ni saya kena keluarkan bintu makhab. Saya tak ada bintu makhab, saya ada bintu labun. Bintu labun ni apa? Bintu labun ialah unta yang cukup 2 tahun, yang masuk tahun ketiga. Yang mana saya kena keluarkan dia kalau saya ada 36. Sekarang saya ada 25 je, kena keluarkan bintu makhab. Saya ada 36 baru kena keluar bintu labun. Bintu makhab saya tak ada, tapi saya ada bintu labun. Okay, saya boleh keluarkan bintu labun tak? Mana level yang lebih tinggi? Boleh. Bila saya keluarkan harga nilai yang lebih mahal, yang wajib saya level C. Mana yang rendah-rendah aja, yang jenis lekeh. Saya keluarkan yang kualiti, yang bagus, yang lebih besar, yang lebih ni, umur yang lebih banyak. Lebih tu. Maka bila saya bayar lebih, saya pun berhak dapat sesuatu. Saya berhak cover balik kerugian saya tu dengan sesuatu. Maknanya saya bayar bintu labun, saya dapat jubran. Apa dia? Saya boleh dapatkan 2 syah. Saya boleh dapatkan 2 syah. Ataupun 200 ataupun 20 dirham. Boleh? Tu. Boleh? Jadi kalau saya bayar bintu, kalau saya ada bintu makhab, kalau saya wajib keluarkan bintu makhab, saya tidak ada bintu makhab, saya keluarkan bintu labun, saya berhak dapatkan jubran, iaitu saya dapat 2 ekor syah, ataupun saya pilih untuk dapatkan 20 dirham. Okey. Sekarang ni saya wajib keluarkan bintu makhab, tapi bintu makhab saya tak ada. Bintu labun tak ada juga. Saya ada hiqqah. Hiqqah tu sepatutnya saya kena keluarkan ketika saya ada 46 ekor unta. Jadi saya naik level 2, naik level ni, sepatutnya saya kena keluarkan grade C, saya keluarkan grade A. Tadi saya ada grade, saya sepatut keluar grade C, saya keluarkan grade B tadi. Sekarang ni saya keluarkan grade A. Boleh? Maka saya berhak dapat 2 jubran. Saya berhak dapat 4 ekor kambing, ataupun saya berhak dapat 20 dirham, 20 dirham iaitu 40 dirham. Okey, selesai situ. Kemudian walau lazimahu bintu labun. Okey, sekarang ni saya wajib bayar bintu labun sebab saya ada apa? 36 ekor unta. Saya ada 36 ekor unta. Saya ada 36 ekor unta. Maka apa yang saya wajib buat? Bayar bintu labun. Bayar apa? Bintu labun. Tapi saya tidak ada bintu labun. Yang saya ada bintu makhab. Bintu makhab level rendah. Saya kena bayar level tinggi, grade B. Tapi saya pergi bayar grade C. Tak. Jadi saya tak bayar grade C. Sepatutnya saya bayar grade B. Saya wajib bayar grade B. Tapi saya bayar grade C. Saya bayar grade yang murah. Maka saya kena bayar pula jubran. Selain saya bagi kepada fakir miskin itu bintu makhab, tak, saya juga kena bagi 2 ekor kambing, ataupun saya kena bagi 20 dirham perak. Boleh? Ataupun saya wajib, ni masalah saya lah, saya wajib bayar hiqqah. Saya wajib bayar hiqqah. Tapi saya tidak ada hiqqah. Bintu labun pun saya tak ada. Saya ada bintu makhab. Jadi saya kena bayar grade A. Grade A tu saya tak ada. Saya ada 46 ekor unta. Apa yang saya kena bayar? Hiqqah. Grade A. Saya tak ada grade A. Grade B ada, bintu labun tak ada. Grade C ada, tak ada juga. Grade B tak ada. Grade C ada. Bintu makhab. Bintu makhab saya ada. Maka saya keluarkan bintu makhab. Dan saya kena bayar 2 jubran lah. Sebab apa? Sebab saya ada hiqqah. Hiqqah tu tinggi sekali. Saya ada 46 ekor unta. Saya kena keluarkan hiqqah. Hiqqah saya tak ada. Bintu labun tak ada juga. Bintu makhab ada. Saya keluarkan bintu makhab. Jadi saya dah turun 2 level ni. Maka saya kena bayar 2
jubran. Maknanya selain saya bayar bintu makhab, saya kena bayar 4 ekor syah. Ataupun saya kena bayar juga 40 dirham perak gitu. Boleh? Jadi Jadi kalau perasan tadi, saya dah turun 2 level kan. Bila saya boleh turun 2 level tu? Bila tidak ada pada jihah itu yang dekat dengan kewajipan saya kena keluarkan. Hiqah, kita sebut A, level A. Bintu labun, level B. Bintu makhab, level C. Saya wajib keluar hiqah. Hiqah tak ada. Bila saya boleh turun sampai ke level C? Bila level B saya tak ada. Kalau saya ada level B, saya tak boleh turun level C. Saya kena keluarkan level B. Boleh? Maknanya kalau saya ada hiqah, saya wajib keluar hiqah. Hiqah saya tak ada. Saya ada bintu labun. Saya kena keluarkan bintu labun. Tak boleh saya pergi ke bintu makhab. Kalau saya tidak ada bintu labun, barulah boleh turun 2 darajah bintu makhab. Kalau tak ada lagi, naik lagi. Turun lagi. Boleh? Okey. Itu satu darajah, satu jihah, maka tak boleh lah. Itu kalau jihah yang berlainan boleh. Apa jihah yang berlainan? Mana gambaran dia buat? Ada bintu labun, wajib bintu labun, wa indahu bintu makhab, wa jaza'ah. Macam ni. Kalau saya ada 36 akaunter, saya wajib keluar bintu labun. Saya ada 36 akaunter. Masih dah pening tadi pendengar ni. Saya ada 36 akaunter, saya wajib keluar bintu labun. Okey. Sekarang ni saya tidak ada bintu labun. Saya ada bintu makhab. Saya wajib keluar bintu labun. Saya tak ada bintu labun, saya ada bintu makhab. Level yang lebih rendah. Tak. Dan saya juga ada jaza'ah. Jaza'ah ni apa? Level yang lebih tinggi lah. Tinggi tu pula dua kali ganda. Sebab bintu labun yang lebih tinggi daripada bintu labun hiqah. Lebih tinggi daripada hiqah jaza'ah. Jadi sekarang ni saya kena keluarkan bintu labun. Bintu labun saya tak ada. Yang saya ada apa? Bintu makhab, level rendah. Lepas tu level tinggi. Level tinggi tu pula bukan hiqah je tak. Level lebih tinggi daripada hiqah, iaitu jaza'ah. Tak. Ketika itu, apa yang wajib saya keluar? Saya boleh pilih. Saya nak buat keluarkan bintu makhab, level yang rendah. Kemudian saya ambil satu jubran. Saya bayar satu jubran. Saya bayar satu jubran, iaitu 2 ekor kambing ataupun 20 dirham. Ataupun saya bayar yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Hiqah. Apa tak ada? Saya tak ada hiqah. Saya bayar jaza'ah. Bila saya bayar jaza'ah, tak, saya boleh dapat apa? 2 jubran, iaitu 4 ekor kambing ataupun 40 dirham. Boleh? Kat sini boleh saya langkau. Sebab apa boleh saya langkau? Sebab jihah tu berbeza. Apa maksud jihah berbeza? Kalau saya ada bintu labun, saya wajib keluar bintu labun. Tak. Tapi saya tak ada bintu labun. Saya wajib keluar bintu labun, tapi saya tak ada bintu labun. Saya ada bintu makhab, lepas tu hiqah. Ketika itu saya diberi pilihan, bintu makhab sahaja ataupun hiqah sahaja. Tak boleh keluar jaza'ah. Dalam gambaran yang kita buat ni, hiqah saya tak ada. Maka saya boleh pergi sampai ke jaza'ah. Saya bayar jaza'ah. Walaupun ada lagi yang lebih dekat dengan bintu labun ni. Apa yang lebih dekat dengan bintu labun? Hiqah tak ada. Yang lebih dekat dengan bintu labun ni, bawah dia itulah. Betul-betul bawah dia, iaitu bintu makhab. Saya tak nak bayar bintu makhab, boleh, tidak ada masalah. Sebab apa? Bintu makhab tu jihah bawah.
Jaz'ah tu jihah atas. Jadi jihah tu berbeza. Bila jihah berbeza tu kita boleh bayar yang lebih tinggi, bila tengah tu tak ada. Boleh faham tu insya-Allah, boleh baca baliklah. Okey. Lepas tu kita nak turun su'ud dan nuzul tu. Tak? Aku boleh baca dah tu. Inamah ya lima ya dafa al-jubran. Okey, tak ada masalah, terus masuk. Wa miqdaru zakatil baqar. Wa miqdaru, yang lain tu baca Wa miqdaru zakatil baqar tabi'. Qadar wajib bagi zakat lembu ialah tabi'. Tabi' zakar maknanya lembu yang atau tabi'ah fi 30. Maknanya kalau saya dah ada 30 ekor lembu, saya beli lembu, saya ada 30 ekor lembu dan cukup syarat-syarat lain lah. Maka saya kena keluarkan tabi'. Seekor lembu jantan yang cukup setahun. Ataupun tabi'ah, seekor lembu betina yang cukup setahun. Apa tabi'? Tabi' ni lembu yang mengikut mak dia. Mak dia pergi ladang, dia pergi ladang. Mak dia minum syai, dia pun minum syai. Mak dia tidur, dia pun tidur. Budak lah budak. Boleh, tabi'. Yang cukup setahun. Lelaki ataupun betina, jantan ataupun betina. Okey. Jadi lembu sini samalah sekali dengan kerbau, hukum sama. Wahia awal nisabiha, itu nisab paling awal lah. Mana kalau kita ada 30 kena keluarkan seekor tabi'ah. Tapi kalau kita ada 29 dan ke bawah tak wajib apa-apa lah. Wa musinnatun fi 40. Kemudian wajib keluar musinnah yang betina. Kalau saya ada 40 ekor 40 ekor lembu sehingga 59 ekor lembu. Wa tabi'atan, saya kena keluarkan tabi'atan, 2 ekor tabi' yang betina. Syekh Mustafa tambah, ataupun 2 ekor tabi' yang jantan, ataupun satu tabi' yang betina, satu lagi tabi'ah yang satu tabi', satu tabi'ah, yang satu yang jantan ataupun satu yang betina. Bila tu kalau saya ada 60 ekor lembu. Jadi kalau saya ada 60 ekor lembu, saya kena keluarkan apa? 2 ekor tabi' ataupun 2 ekor tabi'atan, ataupun satu tabi', satu tabi'ah. Thumma kemudian tabi'un fi kulli 30 wa musinnah fi kulli 40. Kemudian kena keluarkan satu tabi' bagi setiap 30 ekor lembu dan musinnah bagi setiap 40 ekor lembu. Mudahlah. Kalau saya ada 60 tadi tabi'atan kan. Okay. Kalau saya ada berapa? Kalau saya ada 70 ekor lembu, saya kena keluarkan satu tabi' dan juga satu musinnah. Satu tabi' mewakili 30 ekor lembu, satu musinnah mewakili 40 ekor lembu. Jadi cukuplah 70 ekor lembu saya ada. Tak, maka saya wajib tabi' dan musinnah, ataupun tabi'ah dua musinnah. Kalau saya ada 80, setiap 40 musinnah. Ada 80 keluar 2 musinnah. Saya ada 120, maka saya kena keluarkan apa? 40, 40, 40, 3 musinnah. Ataupun kita ambil 30, 30, 30, 30. Maka kena keluarkan 4 ekor tabi'ah. Okey, jubran tadi tu yang kita bincang dalam zakat unta tadi. Ada tak dalam perbahasan Baqar? Tidak ada. Ada tak dalam perbahasan Ghanam? Tidak ada. Jadi jubran, masalah jubran hanya ada pada bab apa? Zakatu al-ibil sahaja. Wa miqdaru zakatil ghanam syah, dan qadar zakat kambing pula ialah kita kena keluarkan seekor kambing biri-biri yang cukup setahun, ataupun kambing kacang yang cukup 2 tahun. Tak, yang kedua-duanya mesti betina lah. Kalau kita ada 40 ekor kambing. Wahia awalun nisabiha. Jadi awal nisab bagi kambing 40. Ada 40, kita kena keluarkan seekor biri-biri yang cukup setahun, ataupun seekor kambing kacang yang cukup 2 tahun. Yang betina dulu kena yang betina. Kalau bagi yang jantan tak boleh. Wa syatani fi 121. Kalau kita ada 121 ekor kambing, maka kita kena keluarkan 2 ekor kambing. Wa salasu syiyah fi 201. Kalau kita ada 201 kambing,
kita kena keluarkan 3 ekor kambing. Wa arba'un syiyah fi 400. Kalau kita ada 400 ekor kambing, kita kena keluarkan 4 ekor kambing. Summa syatun fi kulli mi'ah. Selepas daripada 400, kita kira 100. Setiap 100 ekor kambing. Jadi saya ada 1000, 10 ekor kambing. Ada 500, 5 ekor kambing. Ada 600, 6 ekor kambing. Ada 700, 7 ekor kambing, dan begitulah seterusnya. Wa miqdaru zakatin naqdain rubu'ul ushur. Kita berpindah kepada zakatul naqdain. Zakat apa nama? Apa panggil? Zakat harta. Zakat simpanan. Okey, rubu'ul ushur. Rubu'ul ushur ni mana 2.5, bukan 25 tak, 2.5. Daripada harta yang kita miliki. Boleh? Kalau kita ada 300,000, 2.5 daripada 300,000. 1 juta, 2.5 daripada 1 juta. Dan mesti cukup syarat-syarat lain lah pada zakatul naqdain. Dan Syekh sebut dalam kitab tu, wajib juga zakat kepada bank kenut. Mana duit yang kita ada tu, RM, RM2 tu, ataupun dolar dan sebagainya, juga wajib zakat. Juga wajib zakat. Nak tahu berapa nisab bermula daripada berapa? Ikut kimah bagi zahab. Zahab kita sebut wajib zakat kalau 85 gram. Okey, 85 gram tu berapa ribu sekarang? Kalau 85 gram itu 20,000, maka 20,000 itulah nisab. Kalau kita ada 20,000, berkekalan setahun 25 daripada 20,000. Kalau 85 gram tu nilainya 300,000. Dah, maka 300,000 itulah awal nisab. Boleh? Dan begitulah kiasnya. Wa miqdaru zakatil mu'asyarat al-ushru in suqiyat bighairi mu'nah wa illa fa nisfuh. Qadar wajib zakat bagi zakat biji-bijian dan buah-buahan, anggur dan juga anggur, iaitu kismis dan juga tamar yang sudah kering, iaitu 1/10. Kalau tumbuh-tumbuhan itu ataupun biji-bijian itu tumbuh tanpa sebarang modal. Contohnya kita ada padi. Padi itu tumbuh disebabkan air hujan. Kita tak keluar modal, tak perlu beli baja apa semua, tak ada. Maka kita kena keluarkan berapa? 1/10. Maknanya kalau keluar hasil kita 2,000 kilo beras selepas dibersihkan daripada jerami, daripada batang padi dan sebagainya, memang pure putih tu, beras putih tu, tiba-tiba 2,000 kilo, maka kita kena keluarkan berapa? 1/10 daripada 2,000 kilo. Banyak tak? 1/10, bukan 1 point berapa-berapa, tak, 1/10. Banyak. Wa illa, kalau kita ni hari ni kebanyakan begitulah, tak, ada padi tapi apa tu, kita kena keluar modal untuk hidupkan padi tu. Ada beli baja, dan air tu pula kita buat apa tu, saluran air, kena guna duit. Lepas tu kita buat saluran air untuk siram air dan sebagainya. Tak, kena guna duit lah maknanya. Sama ada secara moden ataupun tidak moden, ala kulli hal, kalau kita guna duit untuk dapatkan air dan sebagainya, kita beli air dan sebagainya untuk kita siram di situ, maka yang wajib ialah nisfuhu, mana nisful ushri, separuh daripada 1/10. Separuh daripada 1/10, iaitu 5% lah. Yang tadi 10%. Ada 5%. 5% daripada 2,000 kilo. Kalau 6 bulan dengan mu'nah, 6 bulan lagi tidak dengan mu'nah, maka wajib 3/4 daripada 1/10. Contoh keluar tu 1,000 kilo. Tak? Maka kita bahagi 1,000 tu pada 10, dapat 100 kilo. Maka 3/4 daripada 100 kilo tu. Bila tu? Kalau 6 bulan dengan mu'nah, 6 bulan lagi bukan dengan mu'nah. Wa miqdaru zakati urudut tijarah rubu'u unshril qimah. Dan qadar wajib zakat bagi zakat harta perniagaan, tak, ialah 2.5 daripada qimah. Sebab perniagaan ni, kalau kita jual handset, kita tak wajib keluarkan handset. Kita kena keluarkan 2.5 daripada nilai. Nilai apa? Daripada keuntungan dan juga seluruh nilai barang-barang tu pada akhir tahun lah, sebagaimana telah kita terangkan sebelum ni. Wa miqdaru ar-rikas, kadar wajib zakat rikas yang kita kena keluarkan ialah al-khumus tadi. Kita gali-gali tanah, tak,
Rikas tadi apa? Yang jahiliah tu lah. Tak, dapat 100 kilo emas. Cukup 4 syarat. Yang nisab, cukup nisab, lepas tu zahab, lepas tu min dafin jahiliyah, lepas tu jumpa ke ardun mawat. Tak, maka kena keluarkan 1.5. Kena keluarkan khumus 1/5. Manakala 100 kilo kena keluarkan 20 kilo. Wa miqdaru zakatil ma'din. Kalau zakat ma'din pula. Beza rikas dengan ma'din apa? Rikas ni kita tak perlu usaha banyak sangat lah untuk keluarkan benda tu daripada tanah. Tapi kalau ma'din ni banyak modal kita keluarkan. Tak, beli alat tu, beli alat ni. Tak, untuk kita keluarkan benda tu daripada tanah, maka kewajipannya pula jadi kurang lah. Rubu'un usyur iaitu 2.5 daripada apa yang kita dah dapat. Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah nanti kita masuk sedikit tatimmatun fi ahkamil khiltah tu yang Syekh Mustafa tambah tu. Kemudian kita masuk zakatul badan. Kemudian kita masuk masrifuz zakawat ataupun masraf az-zakawat. Kemudian habislah bab zakat, kita akan masuk as-saum, bab puasa. Ada sebarang soalan? Allahu a'lam. Tu dia. Ada soalan? Ada. Cukup sekadar tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.